Okay, kita mula ya. Okay, buka modul kertas 2, soalan pertama. So, saya share screen. Okay, semua nampak? Respon. Nampak. Nampak. Okay, alright, okay, thank you siapa yang respon. Okay, so soalan yang pertama bahagian A. Rajah pada ruangan jawapan menunjukkan gambar rajah van yang tidak lengkap. Bina set R dengan keadaan. Set R adalah subset kepada set semesta. So maksud dia dekat sini dia cuma ada satu set sahaja selain daripada set semesta. Okay, seterusnya lorek R prime. Okay, macam ni saya dah buat siap-siap sebab kita nak bincang kalau boleh semua soalan. So ni jawapan dia. Okay, awak kena buat satu lagi ruangan untuk set R. Okay, tak kisahlah nak guna bulatan ke, nak guna segitiga ke, tak kisah. Okay, jangan guna segi 4 dah lah sebab set semesta tu dia dah guna segi 4. Okay, so kat dalam ni bolehlah guna lain-lain bentuk selain daripada segi 4. Jadi kita buat kita letakkan set R dalam set semesta sebab dia kata set R adalah subset kepada set semesta. Okay, lepas tu soalan dia lorek R prime. Okay, ni ada koma dekat atas tu, tak berapa jelas. Okay, lorek R prime. Jadi R prime ni adalah selain daripada R. Jadi kita akan lorek semua kawasan di luar set R. Okay, soalan B. Gambar rajah van di ruang jawapan menunjukkan set F dan set G dengan keadaan set semesta. F, ni simbol apa ni? Kesatuan ke persilangan? Kesatuan. Okey, F kesatuan G. Pada rajah di ruang jawapan, lorek set G prime kesatuan F. Okay, selain G dan juga F. Jadi bila kita lorek, inilah kawasan dia. Betul ke salah? Soalan dia F prime pula dah. Apa? G prime kesatuan F kan? Kena Kan? masuk. Nak balik soalan. Betul. F tu semua cikgu. G prime kesatuan F. Jadi mana semua F kan? F ni kena lorek semua ke tak? Saya rasa kena. Apa dia? Saya rasa Semua. kena. G prime ni kan? Ni kotak G prime. Ni kotak G prime pula. Ni kotak G. So G prime adalah semua ni. Betul? Tak termasuk G kat sini. Okey, tapi dia kata kesatuan dengan F. Ni bulatan F. Jadi yang kat sini ni, dekat anak panah ni, termasuk ke tak? Untuk jawapannya ni. Masuk tak kat sini? Kawasan sini. Masuk. Bagi kesatuan. Termasuk. Ya, sebab dia kesatuan. So G prime yang dekat luar ni termasuk dengan F sikit tu. Dan dia kesatuan dengan F bila F semua bulatan dia. Jadi bulatan F ni semua kita lorek dengan luar ni set semesta. Okay, so soalan yang kedua. Okay. Rajah di bawah menunjukkan bendera negeri Terengganu berbentuk segi 4 tepat. Okay, semua keseluruhan gambar rajah yang dihasilkan oleh pekerja sebuah syarikat kain. Sejumlah 35 meter persegi kain digunakan. Hitung nilai X. So, yang ini adalah soalan kuadratik. Okay, ini adalah soalan kuadratik. So, bila dia bagi sejumlah 35 meter kain ni, lepas tu tengok dekat sini meter dia kuasa 2. So maksud dia
luas segi 4 ni, luas kain. So bila luas kain ni panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar sama dengan 35. So cara dia macam ni. Yang pertama, panjang dia tengok dia saja je nak bagi awak keliru. Dia buat kat tepi ni sikit X per 4. Lepas tu dia sambung 5 per 2X tambah 1. Lepas tu kat ujung ni sikit lagi X per 4. Okay, sebenarnya kita tak ada pun nak kena tolak X per 4 kiri kanan ni. Yang perlu kita buat, kita tambah semua sekali untuk dapatkan panjang bendera. Jadi, kenalah tambah dulu 5 per 2X tambah 1 tambah ni X per 4 tambah X per 4 dapatlah 12 per 4X. Okay, 12 per 4X boleh kecilkan tinggal 3X. Okay, tadi saya dah cakap bila dia bagi 35 meter ni maksud dia luas kain ni. Jadi panjang darab lebar, panjang dia 3X darab dengan 3 per 2X tolak 1. Mana datang 1? 5 per 2X tambah 1. Ya, okay. Kat sini 5 per 2X tambah 1. Yang saya tambah dekat atas ni hanyalah untuk yang X sahaja. Okay, 5 per 2X, 1 per 4X, 1 per 4X dekat sini. Okay, so yang kita dapat bila yang kita tambah X tu kita dapat 3X. Tapi jangan lupa yang 5 per 2X tu tadi ada tambah 1. Okay, jadi 3X tambah 1 darab dengan lebar dia tu tadi 3 per 2X tolak 1 sama dengan 35. Okay, kembangkan darab silang pula. Darab setiap satu sebutan, so awak dapatlah 9 per 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 3 per 2X tolak 1 tolak 35. Okay, 35 ni dah pindah masuk ke sebelah kiri. Sama dengan 0. So ini selesaikan, dapatlah ini. Okay, 9 per 2X tolak 3 per 2X tolak 36 sama dengan 0. Okay, bila kita nak guna calculator equation tu, jadi kita pun persamaan kita tadi kita pun buatlah dalam nombor bulat, bukan dalam pecahan. So bila nak hilangkan pecahan, tengok dekat bawah dia ni per 2, yang ni pun per 2. Jadi keseluruhan persamaan yang ini kita akan darab dengan 2. Jadi 9 per 2 darab 2 tinggal 9, 3 per 2 darab 2 tinggal 3, 36 darab 2, 72. Okay, lepas tu tengok 9, 3, 72 kita boleh kecilkan. Jadi kecilkan dahulu. Okay, lepas tu barulah guna equation pada calculator. Kenapa kena kecilkan? Kenapa kena kecilkan? Padahal daripada sini boleh je terus guna equation tu. Tapi kenapa kena kecilkan dekat sini? Apa tahu jawapan dia? Kenapa kena kecilkan? Siapa nak respon? Kira kata sebab kalau kembang balik yang dalam kurungan tu tak dapat balik 9X tu. Ya. Bila awak guna calculator dia akan bagi yang dalam bracket ni setelah persamaan tu kita kecilkan. Okay, persamaan dalam bentuk terkecil. Jadi kalau daripada 9X ni terus dia pergi yang dua bracket ni, nanti tak sama. Bila kita kembangkan semula, kita tak akan dapat yang 9X ni. Okay, pandai. So, X sama dengan 3. Jawapan akhir, X sama dengan negatif 8 per 3. Soalan, hitung nilai X. Nilai X pada panjang tak boleh negatif. Jadi, last sekali kena buat conclusion dia, X sama dengan 3. Soalan seterusnya. Nombor 3. Raja menunjukkan sebuah motosikal dan sebuah van 6 tempat duduk. Okay. Motosikal ada 2 lah tempat duduk. Okay. Penunggang dengan pembonceng. Okay. Penunggang punya tempat dengan pembonceng punya tempat. Okay. Van dia ada 6 tempat duduk.
Okay, konvoi sekumpulan 72 pelajar bermotor dan menaiki van telah sampai di Pantai Merdeka. Hanya 2 orang dibenarkan menaiki motosikal dan 6 orang menaiki van termasuk pemandu. Mereka menaiki ke semua kenderaan sehingga penuh. Okey, yang ini soalan persamaan serentak. Okay, so macam mana nak buat? Gini caranya. Soalan dia, hitung bilangan van dan bilangan motosikal jika terdapat 56 tayar. Saja je kan? Bagi pening. Okey, persamaan yang pertama tempat duduk. Okey, kita ambil yang tempat duduk. Sebab dia kata konvoi sekumpulan 72 orang pelajar. 72 orang pelajar ni dia naik motor dan juga van. Motor ada 2 tempat duduk, van ada 6 tempat duduk. Jadi persamaan yang pertama 2M untuk motor tambah 6V untuk van sama dengan 72. Yang ini tempat duduk. Yang bawah ni bilangan tayar. Motor ada 2 je tayar dia. 2M. Van ada 4 tayar. 2 depan, 2 belakang. Jadi 4V sama dengan 56. So kita pun selesailah persamaan serentak ni. Tengok dah nombor yang sama. Jadi kita terus je lah guna kaedah penghapusan. Hapuskan terus yang M ni. Jadi 6V tolak 4V, tinggal 2V, 72 tolak 56, 16. Jadi V kita dapat 8. Dah dapat nilai V, tak ada masalah. Terus je lah ganti dalam mana-mana persamaan. Pilih je persamaan, V dia tu kita ganti dengan 8. Ni kita ganti dengan 8. So terus dia kira-kira dapatlah M dia 12. Soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Dah conteng-conteng dah saya kat sini. Soalan nombor 4. Rajah menunjukkan prisma tegak dengan tapak mengufuk TUVW. Tapak mengufuk diberi QW. QW, tinggi QW sama dengan 5 cm. A. Namakan sudut di antara garis lurus QU. Ni garis lurus QU dengan satah PQWT. Ni satah tegak sebelah kiri PQWT. Daripada gambar rajah ini saya transfer, saya lukis semula. Yang ni yang warna biru ni saya lukis semula. Saya jadikan satah yang tegak ni sebagai tapak. Satah tegak tu sebagai tapak. So dari hujung sana QP TW. So QP TW dan dia ada garis QU. U ni selari, U ni berada di atas T. Tengok ni U selari dengan T. Sama je, satu garis. Jadi U dengan ni pun satu garis. Bila kita nak jawab soalan macam ni, syarat pertama kita mesti tentukan titik tertinggi. So sekarang antara 5 titik ni, QPTW dengan U ni, titik yang tertinggi adalah titik U. Dah pilih titik tertinggi, kita pun buatlah satu garisan tegak turun ke tapak. Dari titik tertinggi, kita buat satu garisan turun ke tapak. So sekarang ni awak dah ada 2 garisan. Garisan QU dan juga garisan UT. Untuk jawab soalan ni, gambar rajah dia mesti segitiga bersudut tegak. Jadi, sambunglah garisan pada titik Q dengan T. Tadi QU memang dah ada garisan dalam soalan. UT yang kita buat, daripada titik tertinggi, kita buat satu garisan sampai ke tapak.
Lepas tu kita akan tutup gambar rajah kita supaya dia jadi segitiga bersudut tegak. Okey, sudut tegak dia pada titik T. Sudut yang kita nak cari mesti bertentangan dengan sudut tegak dia. Okey, bila bertentangan mestilah sudut pada Q. Jadi sudut yang kita nak cari adalah sudut U. Okey, sama ada mula kat atas ni UQT ataupun TQU. Dua-dua boleh. Okey, dua-dua boleh, tak kisah mana-mana. UQT ataupun TQU. So, soalan kedua, hitung sudut di antara garis lurus QU, garis lurus QU tu tadi dengan PQWT. Jadi maklumat pada gambar rajah tu kita pun transfer juga kat sini. Okey, dia bagi UV sama dengan 6. UV ni sama garis dia dengan TW. Jadi TW ni 6. Bila TW dekat atas ni 6, yang QP pun adalah 6 juga. Lagi apa? Dia dah bagi tadi dalam soalan kat atas ni QW 5. So QW kat sini 5 sama dengan TP, garisan dia 5. Jadi kita kena cari apa? Kena cari panjang QT. Okey, panjang UT pun kita dah tahu pada gambar rajah dia dah bagi 10. So UT ni 10. Nak cari sudut yang ni kita akan guna sama ada Sohcah atau Toa. Okey, so kalau soalan ni yang opposite dia dah tahu 10. Kalau nak cari hypotenuse mesti tahu yang bawah ni. Tapi yang bawah ni kita tak tahu. Jadi kita kena carilah dulu nilai untuk QT. Okay, guna juga teorem Pythagoras sebab dekat sini dia sudut tegak. Okay, pada titik T ni dia bersudut tegak. Jadi nak cari panjang QT, yang ini. Okay, panjang QT 6 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Punca kuasa. Tekan kalkulator, ni jawapan dia 7.810. Jadi kita ada opposite, kita ada adjacent. So kita akan guna tangent. Okay, tangent sudut UQT opposite 10 per adjacent 7.810. Jadi nilai dia adalah 52.01. Okay, seterusnya soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Kecilkan sikit. Okay. Rajah menunjukkan gabungan pepejal, cantuman cuboid. Okay, ni cuboid, yang tinggi ni cuboid dan prisma tegak dengan tapak segi 4 sama. Tapak segi 4 sama. Okay, bawah ni tapak segi 4 sama. Segi 4 sama. Pada satah segi 4 tepat CDKL. CDKL. So bawah ni segi 4 sama, CDKL ni segi 4 tepat. Trapezium, yang ni, ke depan ni ABGF. Trapezium, keratan rentas seragam prisma. Cari isi padu gabungan pepejal. So, isi padu prisma, macam mana nak cari isi padu prisma? Okay, kejap sebelum tu. Isi padu cuboid. Isi padu cuboid. Panjang, darat, lebar, darat, tinggi. Okay, panjang, darat, lebar, darat, tinggi. Betul. Untuk prisma. Luas trapezium, darat, tinggi. Luas trapezium, darab tinggi. Tak salah, tinggi ke lebar. Selalu kat sini kan, yang ni. Yang GH ni selalunya kita akan darab. So dia adalah lebar lah kalau kat sini. So luas trapezium, apa rumus luas trapezium?
1/2 darab dengan AB darab dengan tinggi. Yeah. Okey, darab AB mana? AB dia QB. QB? GB. QB ke GB je? GB dengan FA. GB dengan F. FA. Okey, GB berapa panjang dia? 5 cm. Okey, GB 5. FA? 3 cm. Okey, 3. Lagi? Okey. Luas trapezium. Okey, 1/2 darab. Hasil tambah. Okey, 2 garis selari. So 5 tambah 3. Darab lagi satu, tinggi dia berapa? 5 cm. 5. Okey, lepas tu darab dengan lebar dia 5 lagi. Okey, kat sini semua dia guna nombor 5. So, inilah jawapan dia. Okey, isi pada cuboid, panjang darab lebar darab tinggi. So, panjang ni kat bawah ni 3 darab 5 darab tinggi dia 7 tambah dengan isi padu prisma tegak, luas trapezium darab lebar 1/2. Okey, darab dengan hasil tambah 2 garis selari, darab dengan tinggi dia ni 5, darab dengan lebar dia 5. So tekan kalkulator, dapatlah jawapan 205. Okey, soalan seterusnya nombor 6. Garis lurus AB, dia bagi koordinat A negatif 4, 8. Lepas tu kita ada AC, garisan tegak AC. Kita ada lagi satu garisan CD, dia dah bagi persamaan 1/3 Y sama dengan X tambah 2. Lepas tu dia beritahu AC selari dengan paksi Y dan AB selari dengan CD. So bila AB selari dengan CD, AB, garisan AB dengan garisan CD ni kecerunan dia mestilah sama. Okey, kecerunan mesti sama. Jadi daripada persamaan CD yang dia bagi ni, kita tukar dulu dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, dia bagi ni dalam bentuk pecahan 1/3 Y sama dengan X tambah 2. Sekarang bila kita tukar dalam bentuk persamaan garis lurus, dia mesti Y sahaja. Okey, nombor 1/3 ni kita kena pindah ke sebelah. Jadi bila pindah ke sebelah, okay, X tambah 2 bahagi dengan 1/3, okay, ataupun kita juga boleh buat X tambah 2 darab 3/1. Kita songsangkan nombor 1/3 ni. Okay, lepas tu kita darab dengan nombor dalam bracket ni semua, kita akan dapatlah Y sama dengan 3X tambah 6. Okay, jadi kecerunan CD 3. Bila CD 3, AB kecerunan dia juga 3. Okay, sebab AB dengan CD tu tadi. Okay, pandai. Okay, soalan. Nyatakan persamaan garis lurus AC. Okay, so garis lurus AC dia tegak je macam ni, mencancang. Bila mencancang macam ni, kita akan ambil nilai koordinat X dia sebagai persamaan garis lurus dia. Okay, jadi yang ni tak payah nak buat pengilaan ke apa-apa, terus je lah ambil X sama dengan negatif 4. Okay, kita ambil koordinat X. Kalau dia mengufuk, okay, kalau dia mengufuk macam ni mengufuk. So yang ni kita akan ambil koordinat Y. Okay, kalau garisan A ni dia sambung lagi macam ni. Jadi persamaan garisan warna coklat ni kita akan ambil koordinat Y. So dia Y sama dengan 8. Okay, Y sama dengan 8. Okay, kalau dia mengufuk kita ambil koordinat Y. Kalau dia mencancang kita ambil koordinat X. Tu je yang awak kena ingat. Okay, so B, cari persamaan garis lurus AB. Cukup tak maklumat? Nak cari persamaan garis lurus AB. Dah cukup belum maklumat dia? Cukup, cikgu. Cukup. Kita nak guna apa? Kita pakai koordinat A, negatif 4 dengan 8 tu. Lepas tu letak M. M dia 3. Okey. Cari P dia. Dapat lah. Ya, kita dapat lah kan. Okay, kita guna Y sangat tambah C. Okey. Koordinat A kita masukkan dalam persamaan.
ganti tempat Y dengan X dia. Okay, M tadi kecerunan kita dah ada 3. So terus juga ganti dalam persamaan kita. Dan kita cari nilai C. Okay, cari nilai C. Kira-kira pindah-pindah semua kita dapatlah persamaan garis lurus AB Y sama dengan 3X tambah 20. Okay. Lepas tu soalan C. Cari pintasan X bagi garis lurus AB. So nak cari pintasan X, kita akan gantikan Y pada persamaan AB tu dengan kosong. Okay, persamaan AB, Y sama dengan 3X tambah 20. Y ni kita ganti dengan kosong. Kita kira lah untuk 3X tambah 20. So ini kita pindah-pindah, kita akan dapat X sama dengan negatif 20/3. Boleh tak kita tinggalkan je jawapan kita X sama dengan negatif 20/3? Tak boleh, cikgu. Kenapa tak boleh? Boleh. Sebab tu X bukan pintasan. Dia nak pintasan X. Yes. Ya, betul. Kita tinggalkan X sama dengan negatif 20/3, kita masih lagi tidak menjawab soalan. Soalan dia nak pintasan X. Jadi kita kena tulis last sekali pintasan X sama dengan negatif 20/3. Okay, soalan nombor 7. Soalan penakkulan matematik. Lengkapkan pernyataan majmuk di ruangan jawapan 3 pada halaman K13 dengan menulis perkataan atau dan untuk membentuk pernyataan palsu. Soalannya dah ada jawapan. Ni jawapan dia dan. Betul tak letak dan? X, Y bersilang dengan X, Y, Z. Dia akan dapat apa? Kalau bersilang elemen yang sama. Sepatutnya dia dapat XY. Ya, patutnya kat sini dia akan dapat XY. Dia akan dapat XY. Tapi kat sini dia bagi Z. So, pernyataan ini adalah palsu. Okay, lepas tu perentas yang sama panjang akan memotong lengkuk yang sama panjang. Benar atau palsu? Perentas apa perentas? Bulatan. Perentas. Perentas macam ni kan? Macam ni kan? Perentas. Betul tak ni? Betul kot. Betul, namanya perantas tu. Betul. Betul. Perentas Betul. kalau dia sama panjang kat sini, lengkuk dia ni pun mesti sama panjang. So jawapan yang ni Benar. benar. Pernyataan yang ni benar. Soalan dia tadi apa dia? Dia benar. So dia kena palsu. Soalan dia perlu letak perkataan atau dan untuk membentuk pernyataan palsu. Jadi Dia benar kena palsu Tak ada, betul. dan dan. Okay, sebab palsu dan benar dia akan jadi palsu. Okay, kita ulang boleh tak yang ni? Kalau saya letak, kita guna perkataan dan, palsu dan palsu, dia jadi apa? Palsu. Palsu. Okay. Palsu dan benar dia akan jadi Palsu. palsu. Okay, so maksud dia kalau kita guna perkataan dan, salah satu pernyataan tu palsu, dia akan jadi palsu. Okay, kalau guna atau. Okay, kalau guna atau. Palsu atau benar akan jadi Benar. benar. Palsu atau palsu? Palsu. Okay, benar atau benar? Benar. Benar. So kalau kita guna atau, salah satu pernyataan dia benar, pernyataan akhir dia akan jadi benar.
Soalan seterusnya, tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan majmuk berikut. Okay, W ialah nombor kuasa dua sempurna jika dan hanya jika. Okay, so bila ada jika dan hanya jika ni, kita akan pecahkan kepada dua pernyataan. Okay, pecahkan kepada dua pernyataan. So, pernyataan yang pertama ni. Jika W ialah nombor kuasa dua sempurna, maka punca kuasa W ialah nombor bulat. Itu pernyataan yang pertama. Implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua kita terbalikkan. Apa maksud terbalikkan? Yang selepas perkataan maka dalam implikasi pertama dia akan jadi permulaan untuk implikasi yang kedua. Jadi yang ni yang selepas perkataan maka ni dia akan jadi permulaan untuk implikasi yang kedua. Jadi jika punca kuasa W ialah nombor bulat, maka W ialah nombor kuasa 2 sempurna. Ya, dia tukar tempat atas ni. Tukar tempat di mana? Tukar tempat selepas jika dengan maka. Ya, jika dan maka. Katalah yang depan ni yang pertama, yang ni yang kedua dalam implikasi yang pertama. Bila masuk implikasi yang kedua, nombor 2 dia tu dah duduk dekat depan, yang asal dia tu dah duduk di belakang. Buat kesimpulan untuk yang ini. 3 darab 3 darab 1 tolak 1, 3 darab 4 tolak 2, 3 darab 9 tolak 3, 3 darab 16 tolak 4. Yang depan ni jangan tengok. Okay, yang ni tak perlu tengok. Kita selesaikan yang belakang ni je. Kan Adam bagi jawapan pada ruangan chat. 3n kuasa 2 tolak n. N sama dengan 1, 2, 3, 4. T pun jawab 3 darab n kuasa 2 tolak n. Betul. Okay, jawapan Adam betul. Jawapan T pun betul. Okay, so jawapan dia ini. Okay, 3 darab n kuasa 2 tolak n. N sama dengan 1, 2, 3. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Soalan nombor 8. Tadi nombor 7, ni nombor 8. Salah. Rajah menunjukkan separuh bulatan RSQ. Okay, yang atas ni separuh bulatan RSQ. Separuh bulatan PTQ. Ni separuh bulatan dan juga separuh lagi bulatan dekat bawah ni. Dengan garis lurus RPQ. Okay, dia bagi PQ sama dengan RP 17 cm. So RP 17 cm, PQ pun 17 cm. Guna pi 22/7 beri jawapan kepada dua tempat perpuluhan. Cari perimeter keseluruhan rajah. So bila nak cari perimeter keseluruhan rajah, kena cari ni lengkuk RSQ, panjang PQ dan juga lengkuk RP. Okay, panjang PQ tak ada masalah, 17. Okay, macam mana nak dapat panjang lengkuk RSQ? Apa rumus? Ni kena bagi 2. 2πj. 2πj. Bahagi 2 ataupun 360. darab 1/2. Dia kan ada theta kan? Theta tapi per 360 darab dengan 2πj. ya boleh lah. Ya. Ni rumus dia. Okay, rumus panjang lengkuk matematik. So lengkuk RSQ 180/360 darab 2πj. Okay, jari dia 17. So kita dapat jawapan 374/7. Lengkuk RP, okay, yang bawah ni 180 juga. 180/360 darab 2 darab
22/7 tapi jejari dia dah jadi 8.5. Sebab yang ni 17 adalah diameter dia. So untuk RP ni jejari dia 17 bagi 2 lah. 17 bagi 2 8.5. So ini jawapan dia 187/7. So bila perimeter lengkung RSQ tambah lengkung RP tambah panjang PQ. So tambah semua dapat jawapan 97.14. Okey, soalan B, cari luas kawasan berlorek. So luas kawasan berlorek B dengan A. Okey, nak dapatkan luas kawasan berlorek B, kita cari keseluruhan semi bulatan RSQ tolak dengan semi bulatan PTQ tambah dengan yang bawah ni A. So mula-mula saya cari luas A. Okey, 100 rumus luas theta per 360 darab pi J kuasa 2. Okey, rumus untuk luas. Rumus untuk luas theta per 360 darab pi J kuasa 2. Okey, tu luas A yang kat bawah ni. Cikgu, Okey, luas A yang kat bawah. Ya? Kalau kita buat direct je pi J kuasa 2 tak boleh ke cikgu? Sebab luas tu nanti cancel balik kan? Boleh je. Boleh, tak ada masalah. Boleh untuk orang yang macam awak laju tu boleh lah. Kalau yang sederhana dia akan buat satu-satu macam ni. So saya tunjuklah yang satu-satu. Yang nak buat macam punya straight terus macam tu pun boleh. Masalah. Sebab dia yang ni luas A ni dengan luas C ni dia sama kan? Dia sama sebab jejari dia 8.5. So kalau kita cari semua yang ni besar ni pun boleh. Masalah. Okay, so luas A yang kat bawah ni 113.54, luas B tu 454.14, jadi kita tolak sahaja. Dapatlah jawapan 454.14. Yang ni kita cancel. Tak boleh terus hapus. Okay, tolak 113.54 tambah 113.54 tu. Sebab yang ni dua ni luas dia sama. Okay, soalan nombor 9. Yang ini soalan apa? Kebarangkalian. Okay, dia bagi dadu dan dia bagi kad ABC. Soalan minta senaraikan ruang sampel. So awak senaraikanlah semua ruang sampel. Okay, dadu ada 6 nombor. Kad ni ada 3 huruf. Okay, jadi setiap huruf dia akan pergi dengan setiap nombor pada dadu. Okay, so jawapan dia yang ni lah. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Itu untuk kad A dengan nombor pada dadu. Untuk B pun sama, daripada 1 sampailah 6B. Okay, C pun sama. Okay, C daripada 1 sampailah 6C. Jadi kesemua ruang sampel kita ni ada 18. Okay, ke semua ruang sampel. Okay, soalan B1. Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian kad bermula dengan nombor 4. Jadi masa kita nak buat ruang sampel ni tadi, kita baca juga sampai bawah soalan dia. Kalau awak buat A1, A2, A3 sampai A6 tu nanti tak boleh nak memenuhi syarat untuk soalan B1. Okay, baca soalan sampai ke bawah untuk sebelum kita senaraikan ruang sampel. Jadi bila dia kata kad itu bermula dengan nombor 4, maksudnya ruang sampel kita mesti bermula dengan nombor. Yang pertama tu mesti bermula dengan nombor, lepas tu baru kad. Okay, kad bermula dengan 4, so kad bermula dengan 4 dia ada 4A, 4B, 4C sahaja. Jadi dia ada 3 kebarangkalian. Okay, untuk kira kebarangkalian,
Bilangan peristiwa bahagi dengan bilangan ruang sampel. So peristiwa dia ada 3. 3/18 boleh kecilkan. Bila kecilkan dapatlah 1/6. Okay, yang kedua, kod terdiri daripada nombor perdana dan satu huruf konsonan. So kita akan pilih nombor perdana. Nombor perdana daripada 1, 2, 3 ni 2 dan 3. 1 sampai 6 ni nombor perdana dia 2, 3 dan 5. Okay, nombor perdana 2, 3, 5. Huruf konsonan adalah B dan C. Jadi kita akan ambil semua yang ada nombor perdana dan semua yang ada semua yang berhuruf konsonan. So 2A, 2B, 2B, 2C, 3B, 3C, 5B dan 5C. Jadi keseluruhan peristiwa B2 ni 6/18, kita kecilkan 1/3. Okey, soalan ke-10. Okey. Graf. Dia bagi 2 graf serentak jarak masa dan juga laju masa dalam tempoh yang sama 60 saat. Okey, zarah A berada pada graf jarak masa, zarah B berada pada graf laju masa. Di soalan, kita bagi dia coba. Soalan yang pertama, nyatakan tempoh masa zarah B bergerak dengan laju seragam. Okey, zarah B pada graf laju masa, so laju seragam pada garis yang mendatar. Dia tanya tempoh masa, so bermula daripada 0 sampai 16. Laju seragam dia adalah selama 16 saat. Okey, soalan B, cari laju zarah A dalam 60 saat. So zarah A berada pada graf jarak masa. Dia suruh cari laju. Okay, untuk laju rumus jarak bahagi masa. Okay, nak cari laju jarak bahagi masa. Jadi pada graf jarak masa ni kita tengok dia bermula di mana dan tamat di mana. Okay, kalau ikut pada graf ni dia bermula pada nilai pada jarak 100 dan berakhir pada jarak 410. Jadi berapa jarak yang dia ambil kena tolak dulu. Okay, 410 tolak 100. Okay, jarak dia ialah dekat 410, dia mula dekat 100, bukannya mula daripada kosong. Kalau dia mula daripada kosong, kita terus diambil jarak dia 410. Tapi untuk graf ni sebab dia mula daripada 100, jadi kita kena tolak dulu. Okay, 410 tolak 100 bahagi dengan masa dia 60. Jadi jawapan 5.167. Soalan B, laju. Soalan C, hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui zarah B 2 kali ganda jumlah jarak yang dilalui oleh zarah A. So, jarak B 2 kali ganda jarak A. Okay, untuk dapatkan jarak B, sebab B ni berada pada graf laju masa, nak dapatkan jarak kita kena kira luas di bawah graf. Okay, kena kira luas di bawah graf ni, boleh je terus guna luas trapezium. Okay, ni luas segi 4 dengan luas trapezium yang di sini. Okay, so luas segi 4, 16 darab 14. Luas trapezium 1/2, 14 tambah V darab 60 tolak 16. Okay, jarak A tak ada masalah. Jarak dia ni tadi 310 darab dengan 2 sebab dia kata 2 kali jarak A. So kira dapatlah V sama dengan 4. Okay, soalan terakhir matriks. Soalan A, dia suruh cari nilai E dengan F. Soalan B, dia suruh selesaikan persamaan. Okay, untuk soalan A, nilai E dia berada pada yang 1 per tu. Jadi kita tahu kat bawah ni dia adalah AD tolak BC. Jadi kita ambil dah daripada matriks yang asal. AD tolak BC. Yang depan ni dah songsang ni. Okay. Bila selepas yang
pecahan ni selepas tu matrik, yang tu mesti dia dah songsangkan. Okay, so yang depan ni songsang, yang belakang ni matriks asal. Jadi AD tolak BC, A negatif 1 darab 6 tolak 2 darab 4. So dapatlah E dia negatif 14. Okay, untuk yang F songsang, kita ambil, bandingkan dengan matrik asal dia. Okay, kalau dia duduk di bahagian B dengan C, kita tukar simbol. Nombor sama. Okay, kat sini nombor B dia 2, jadi F dia adalah negatif 2. Okay, lepas tu selesaikan soalan kedua, selesaikan persamaan. Kita masuk dalam bracket 2 negatif 1, 6 negatif 4 darab XY sama dengan 7, 2. Okay, ini cara tulis matriks yang betul. Okay, lepas tu kita buat matriks songsang. 1 per AD tolak BC. Yang ni tunjukkan jalan kira dia. Okay, jalan kerja dia kena tunjuk. Okay, lepas tu darab dengan matriks asal yang kita songsangkan, darab dengan 7 per 2. Okay, selesaikan. Yang ni dapat negatif 1 per 2. Yang ni kita akan darab negatif 4 darab 7 tambah 1 darab 2. Negatif 6 darab 7 tambah 2 darab 2. Selesaikan, darab dengan negatif 1 per 2. Kita akan dapat XY 13 per 19. Jangan tinggalkan jawapan dekat sini. Okay, jangan tinggalkan jawapan kat sini. Kena tulis semula nilai X dia sama dengan 13, Y sama dengan 19. Okay, jangan tinggal dalam bracket macam ni. Okay, so habislah kelas hari ni. Terima kasih sampai attend kelas malam ni.